Baik, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Kita nak sambung hari ini iaitu interference gelombang. Jadi apa benda interference tu? Kita tengok terus. Interference ialah superposisi dua atau lebih gelombang. Superposisi ni maknanya pertindihan dua atau lebih gelombang dari sumber gelombang yang koheren. Jadi apa benda dua sumber yang koheren tu? Sumber yang koheren ialah dikatakan frekuensi sama. Okay? Frekuensi tu maknanya kalau ada dua sumber yang koheren, frekuensi dia sama. Okey, kalau macam ni frekuensi sama juga. Ni pun frekuensi sama. Dia sama laju lah senang cerita Okey, yang seterusnya beza fasa yang tetap. Okey, beza fasa yang tetap diterangkan pada gambar raja di bawah ini. Beza fasa ni bermaksud antara satu gelombang dengan gelombang yang lain dia ada sedikit perbezaan fasa. Contoh, yang ini dengan yang ini. Kalau kita tengok, puncak dia setara dengan puncak kawan dia, lembangan dia setara dengan lembang kawan dia, yang ni kita panggil dia sefasa lah. Sama fasa. Sama-sama naik, sama-sama turun. Okey. Kalau dia kata tak sefasa pun tak ada masalah. Okey. Cuma macam ni Tak sefasa pun tak ada masalah, tetapi beza fasa yang tetap. Contoh, puncak sini dengan puncak sini, nampak tak ada sedikit perbezaan? Jadi, puncak dekat sini dengan puncak kat sini, dia punya perbezaan adalah tetap. Dia tak adalah kejap pendek, kejap panjang macam tu maksud dia. Okey. Jadi, itu yang disebut sebagai dua sumber yang koheren. Jadi, superposisi gelombang yang koheren, kita akan dapat interference. Okey, prinsip superposisi. Prinsip superposisi mengatakan sesaran paduan ialah hasil tambah sesaran individu bagi dua gelombang tersebut. Apa benda ni? Apa maksud ni? Okey, mari kita tengok perlahan-lahan. Okey, prinsip superposisi dia nak bagi tahu sesaran. Bila kita sebut sesaran tu apa? Kalau kita ingat lagi graf gelombang, okey. Ini contohlah kita ambil ni panjang gelombang lambda. Inilah jarak. Sesaran mana? Sesaran ialah dekat bahagian atas. Sesaran di mana yang ini ialah amplitude. Amplitude ialah sesaran maksimum. Jadi kalau kita tengok, bila ada dua gelombang yang bersuperposisi, dia akan dapat kejap besar, kejap naik turun. Macam ni yang macam susah sikit kita nak terangkan. Jadi sebab itu dekat prinsip superposisi, dia ambil sebahagian sahaja daripada gelombang-gelombang ini. Nampak? Banyak. Jadi kita ambil apa? Kita ambil puncak dengan puncak. Nampak? Kalau sebelum tadi, puncak dengan lembangan dia combine dua-dua kan ni. Susah kita nak tengok. Jadi kita ambil sebahagian sahaja, iaitu puncak dengan puncak. Nampak? Bila dia bertemu, dia akan menghasilkan interference, membina. Okey, lembangan dengan lembangan, nampak ni, yang ke bawah ni kita panggil lembangan ataupun trough. Okey, crest jumpa crest, trough jumpa trough, dia akan membesar ke bawah. Dan puncak bila jumpa dengan lembangan, iaitu crest bila jumpa dengan trough, okey, kita akan dapat interference juga. Jadi kita akan ada 3 interference dekat sini. Okey. Jadi prinsip superposisi dikata sesaran paduan. Sesaran paduan ialah sesaran, tadi kata sesaran. Kalau sini ialah 5 cm bergabung dengan 5 cm. Nampak? Jadi sesaran paduan dia ialah, kita kena combine lah, nama pun ialah hasil tambah. Hasil tambah 5 tambah 5 lah, 10 cm. Itu maksud dia. Okey. Individu bagi dua gelombang tersebut. Okey, kalau lembangan. Lembangan macam mana? 5 cm tambah dengan contohnya 3 cm. Okey, 5 cm tambah, okey, ialah hasil tambah. Nampak tu hasil tambah sebab tu sebab tambah. Tetapi sesaran. Sesaran ini positif, sesaran ini negatif. Sebab itu kita buat 5 tolak 3, hasil dia 2 cm. Positif, maknanya hasil dia ialah dia naik 2 cm sahaja. Alright. Tapi kalau 5 cm dengan 5 cm, apa jadi? Maknanya 5 tambah dengan negatif 5. Maknanya dia dapat kosong. Macam mana dapat kosong tu? Okey, kita tengok gelombang tu. Kita stopkan dia. Okey, hop. Okey, kalau kita berhentikan dia, yang puncak dengan puncak akan menghasilkan tambahlah. Berapa puncak tu? Kalau 5 dengan 5, 10.
Kalau negatif 5 dengan negatif 5, kita akan dapat negatif 10. Nampak? Dia akan membesar ke bawah. Tetapi memusnah tu macam mana? 5 tambah dengan negatif 5, kita akan dapat kosong. Tidak ada apa-apa ataupun tidak ada magnitude di situ. Jadi ramai yang confuse atau ramai yang keliru. Dia kata apa? Kalau puncak jumpa puncak, interference membina. Kalau lembangan jumpa lembangan, dia kata memusnah. Itu salah. Okey, kalau puncak bertemu puncak, membina ke atas. Lembangan jumpa lembangan, membina ke bawah. Nampak? Tetapi yang memusnah apabila puncak bertemu dengan lembangan. Okey, bila berbeza ataupun bertentangan, itu yang dipanggil interference memusnah. Okey, so hasil dia kita cuma tambah. Siapa yang kata tambah? Prinsip superposisi yang kata. Jadi kita ikut sahaja. Okey. Inilah contoh interference bagi gelombang air. Jadi apa yang kita nampak dekat situ, kita ada dua sumber dekat sini, 1, 2, okey. Dan kita ada gelombang. Gelombang. Okey. Yang berwarna hitam garisan yang berwarna hitam ini apa benda? Garisan yang berwarna hitam ini ialah puncak. Maksudnya kalau kita lukis ni puncak, ni puncak, nampak line dia. So kalau saya padamkan sikit, dia akan nampak macam kuih lapis . Okey. Ni puncak. Nampak? So ini dia punya line tadi. Line tersebut ialah line puncak. Okey, kalau saya potong sikit, nampak ni lah kuih. Okey. So garisan yang kita nampak ni ialah puncak. Jadi kalau kita nampak ni, ini ialah persilangan puncak dengan puncak. Jadi kalau ada garisan macam gini, maknanya ini titik persilangan puncak dengan puncak, iaitu crest jumpa crest, interference membina. Jadi first kita tandakan dulu semua persilangan yang kita kata interference membina tu, puncak dengan puncak. Nampak sini? 1, lepas tu 2, 3, banyak nampak? Ni. Tandalah semua. Tanda semua yang kita nampak bersilang ni. Bersilang nampak? Tanda. Nampak? Jadi itu ialah titik-titik interference membina ataupun kita panggil dia titik antina. Nama lain bagi interference membina. Okey. Habis tu yang memusnah dekat mana? Ni. Ramai yang salah. Dia kata apa? Okey, ini membina. Okey. Kalau dekat sini membina, ini semua titik-titik membina. Ramai yang kata titik memusnah ataupun di mana interference memusnah dekat sini. Salah. Sini bukan titik memusnah. Kenapa sini bukan titik memusnah? Okey, sabar. Bila dah ada puncak dengan puncak, tengah-tengah dia tentulah lembangan. Kita buat garisan putus-putus untuk lembangan. Habis tu sini, lembangan juga. Nampak? Jadi sebenarnya apa? Nampak kita ada puncak kan? Jadi kita buat tengah-tengah dia. Okey, nampak ni garisan putus-putus. Maknanya antara puncak dengan puncak dia ada lembangan. Dia ada lembangan. Nampak? Okey. Buatlah banyak-banyak. Dah mula penuh kan? Dah mula complicated. Okey. Kita buat banyak-banyak. Sekarang ni kita nampak. Kalau tadi puncak bertemu puncak ialah interference membina. Constructive interference. Jadi, lembangan bertemu lembangan juga ialah interference membina. Constructive interference. So, kalau macam gini, puncak jumpa puncak. Habis tu kalau putus-putus jumpa putus-putus, lembangan jumpa lembangan. Lembangan jumpa lembangan samalah dengan puncak jumpa puncak, iaitu konstruktif juga. Jadi kita cuba tanda kan. Nampak? Ni nampak titik-titik ni. Nampak? Okey, tanda. Lambat pula dia keluar. Okey. Jadi, yang keluar dekat sini kita panggil dia garisan-garisan antinode. Nampak Tadi ni titik ni nama dia titik antinode. Antinode. Bahasa lain ataupun nama lain bagi constructive interference, membina. Jadi kalau kita sambungkan titik-titik membina ini, kita akan dapat mana mouse?
Okey, kita akan dapat antinodal line ataupun garisan antinode. Sekarang ni kita nak tengok dekat mana interference memusnah, tentulah kita cari garisan jumpa dengan titik. Garisan ialah puncak, garisan putus-putus ini ialah lembangan. Puncak jumpa lembangan, kita nampak warna hijau tu. Okey. Ada lagi tak? Jadi kalau kita tengok dia berada di tengah-tengah antara dua interference tersebut. So garisan penuh jumpa dengan titik, garisan penuh jumpa titik. Sini nampak? Sini garisan penuh jumpa titik, garisan penuh jumpa titik. Jadi kalau kita sambungkan semua titik-titik ini, inilah yang dikatakan interference memusnah. Dia akan berada selang-seli dengan interference membina. Okey, kita lajukan sikit. Nampak ni, garisan putus-putus jumpa dengan garisan penuh. Inilah puncak bertemu lembangan. Jadi, kalau kita panjangkan, inilah dia garisan node. Kalau interference membina, antinode. Jadi, mana? Ni nampak, garisan putus-putus berjumpa dengan garisan penuh. Inilah dia node. Interference memusnah atau bahasa Inggeris, nodal line. Kalau kita sambungkan titik-titik ini. Right. Jadi kita tengok, nampak? Orang tu dia celupkan bola pada air. Kita akan dapati, nampak tak ada garisan-garisan ni? Ini ialah garisan nodal line. Apa maksud nodal line? Interference memusnah. Interference memusnah tu macam mana? Nampak tak? Tidak ada gelombang. Dekat sini nampak gelombang dia besar. Kita boleh nampak dia naik turun. Tetapi pada garisan yang saya tandakan dengan warna kuning ni, seolah-olah tidak ada gelombang. Interference memusnah. Okey, amplitude yang paling minimum. Dan dia bergerak sebab membentuk garisan. Jadi kita boleh nampak dekat situ. Okey, sedikit contoh soalan. Tentukan interference yang berlaku pada titik P, Q dan R. Tadi kita dah belajar. Di mana yang garisan penuh jumpa garisan penuh ialah titik interference. Puncak jumpa puncak. Putus-putus jumpa putus-putus ialah lembangan jumpa lembangan. Juga interference membina. Jadi yang memusnah ialah penuh jumpa garisan putus-putus. Jadi kita tengok sini nampak. Kita ada penuh dengan putus-putus kan. Puncak lembangan. Puncak lembangan. Jadi tengok P. P ialah garisan penuh jumpa garisan penuh. Maka P ialah interference membina. Okey, Q. Q ialah garisan penuh jumpa garisan putus-putus. Jadi Q ialah interference memusnah. Ataupun destructive interference. Manakala R. R ialah putus-putus jumpa putus-putus. Ni, lembangan jumpa lembangan. Juga interference membina. Nampak? Jadi itulah dia interference yang berlaku pada PQRR, membina, memusnah dan membina. Okey, laju. Okey, sedikit contoh. Sekarang ni kita dah mula masuk. Kita ada 3 jenis interference. Okey, interference gelombang. Kita ada gelombang cahaya, kita ada gelombang air, kita ada gelombang bunyi. Jadi kita nak tengok satu persatu macam mana dikatakan interference bagi gelombang cahaya. Rajah menunjukkan susunan alat radar dui celah yang digunakan untuk menapis dengan menggunakan penapis biru. Menghasilkan cahaya monokromatik. Okay, ini ada lampu cahaya. Dia pakai penapis biru, dia lalu single slit, celah tunggal, dia lalu double slit dan ke screen. Okay, nampak tak apa berlaku? Alright. Jadi dia pakai satu cahaya warna biru. Okay, dia lalu celah tunggal, single slit. Bila cahaya melalui celah tunggal, melalui celah lah maknanya, dia akan berlaku pembelauan. Nampak? Dia akan terbelau, mengalami pembelauan. Kemudian dia lalu pula pada double slit ataupun dua celah. Bila dia lalu dua celah ataupun dua celah ini, dia akan mengalami pembelauan sekali lagi. Sebab setiap celah satu pembelauan, setiap celah satu pembelauan. Dan akhirnya kena pada skrin. Nampak? Dan bila dia kena pada skrin, okey, bahagian cahaya yang mengalami pertindihan ini akan dapat interference. Kita akan dapat jalur cerah dan jalur yang gelap. Contohnya macam gini. Okey. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan cahaya monokromatik? Kita kalau boleh kita gunakan cahaya monokromatik. Monokromatik ni bermaksud cahaya yang mempunyai satu warna. Dan juga satu panjang gelombang.
Sebab cahaya warna putih ada 7 warna. Daripada warna merah sampai warna purple. Setiap warna tu ada panjang gelombang yang berbeza-beza. Apabila dia mengalami interference ataupun mengalami pembelauan, dia akan terbelau ataupun berinterference pada jarak-jarak yang berbeza. Jadi kalau warna putih kita gunakan, cahaya putih, kita akan dapat pertindihan warna merah, warna biru bertindih-tindih. Tapi kita gunakan mono, satu warna, jadi kita tak banyak, kita akan dapat satu jenis pattern sahaja. Okey, iaitu monokromatik ialah satu warna dan satu panjang gelombang. Setiap warna ada panjang gelombang dia masing-masing. Okey, menjawab soalan A. Soalan yang kedua tu, apa tu? Okey, untuk interference dia ada pengiraan. Dan formula dia ialah lambda panjang gelombang sama dengan AX over D. Okey. Lambda ni semua tahu panjang gelombang. Cuma ramai yang tak kenal AX dengan D. Jadi kat situ kita nak tulis A tu apa? Dari sini A ialah jarak dua celah. Ataupun secara umumnya A tu ialah jarak antara dua sumber koheren. Okey, cuma dalam cahaya dua sumber koheren datang daripada dua celah. Okey. Manakala X mana? Okey, tadi A itu A. Jarak antara dua celah. X pada rajah ialah jarak ni. Ini ialah X. Okey. Nak tulis mana ni? Okey, tulislah kat sini X adalah jarak dua jalur cerah ataupun gelap yang berturutan. Yang berturutan kita boleh ambil daripada cerah ke cerah, tak ada masalah. Ataupun tengah-tengah gelap ke tengah-tengah gelap. Ini juga ialah X. Sama je saiz dia. Okey. Itu X. Manakala D, tadi AX over D kan? D mudah. D bahasa mudah dia ialah jarak antara A dengan X. Kalau A kat sini, X kat sana. Jadi inilah dia punya D. Okey. Jarak berserenjang. Okey, dari mana? Daripada dua sumber koheren kita lah. Kalau dalam kes ni, dua celah dengan skrin. Ni, skrin. Okey, saya malas, saya tulis jarak berserenjang antara A dengan X. Okey, jarak berserenjang antara dua celah dengan skrin. Itu kalau cahaya. Sebab kalau air tak pakai skrin. Air tak pakai dua celah. Air kita tengok nanti. Okay, bila kita kenal AX dengan D, barulah kita boleh buat pengiraan sedikit. Okey. Okey, berdasarkan gambar, okey, diberi jarak antara dua celah bagi plat dua celah adalah 0.3 mm. Tu dia. So, A sama dengan 0.3 mm. Mana tahu? Dia kata tu jarak antara dua celah. Okey, ialah 0.3 mm. Okey, kemudian jarak antara dua celah dengan skrin. Jarak antara dua celah dengan skrin adalah 2.7 meter. So, kita tahu dah D 2.7 meter. Okey. Dan jarak antara dua jalur cerah yang berturutan ialah 4 mm. Inilah jarak antara dua jalur cerah yang berturutan ialah 4 mm. So, X ialah 4 mm. Okey, dia suruh hitung panjang gelombang. Jadi formula kita apa tadi? Lambda sama dengan AX over D. Okey, kita gantikan sahaja A kita ialah 0.3 mm. X kita ialah 4 mm. D ialah 2.7 m. Okey, kalau kita tengok nampak tak ada unit yang berbeza, tolong alert. Jangan suka-suka hati je. Okey. Kalau dia bagi dalam mili, bagi dalam senti, mikro, semua tu nak kena alert. Jadi saya keluarkan kalkulator dulu. Okey. Big screen. Okey. Mana? Okey. Ni kita punya pengiraan 0.3. Kita buat kurungan 0.3 milimeter shift 5 m mili. Darab dengan 4 mili. 4 shift 5. Nampak tak? Mili. Mili darab dengan mili. Lepas tu, tekan sama dengan bahagi dengan
2.7. 2.7 tak ada mili kan? Alamak, hilang. 2.7 tidak ada mili. Dia cuma 2.7 meter sahaja. Jadi tak perlu nak letak mili lah. Jadi tekan sama dengan 4.44 kali 10 kuasa negatif 7. Atau kalau kita nak cantik lagi, 4.44 kali 10 kuasa negatif 7. Okay, kalau nak cantik lagi, kita boleh bahagi dengan 1 nano. Nano mana nano? Ni yang nano. Okey, 1 N. Kalau bagi 1 N apa jadi? Dia akan dapat 444. Jadi, Mak tulis. Juga bawah mak tak? Okey, sama dengan 444.44 nanometer. Mana-mana boleh lah. Nak kali 10 negatif 7 boleh. Nak dalam nanometer pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Itu cerita yang pertama tentang interference cahaya. Tak habis lagi. C. Terangkan bagaimana penghasilan jalur cerah dan gelap pada skrin. Ini macam mana boleh terhasil jalur cerah dan gelap ni? Selalu tanya juga. Okey, sebenarnya simple je. Jalur cerah terhasil daripada interference membina. Nampak? Manakala jalur yang gelap, datang daripada interference memusnah. Interference memusnah. Maksudnya di sini, interference membina, kalau gelombang jumpa gelombang, gelombangnya lebih besar. Maknanya lebih cerah lah. Manakala interference memusnah, ada gelombang, mana ada cahaya, bila bertemu, hilang cahaya tersebut. Okey. Tentukan perubahan yang berlaku. Okey. Tentukan perubahan yang berlaku. Soalan K-byte dalam interference sangat selalu ditanya dalam soalan objektif terutamanya. Tentukan apa yang, bila kata perubahan yang berlaku. Okey. Perubahan yang berlaku tu dekat mana? Kita ada AX dengan D. Lambda sekali lah. Lambda sama dengan AX over D. Bila dia kata apakah perubahan yang berlaku, maknanya dia merujuk kepada X. Apa yang berlaku kepada X sebab X ialah hasil. X ialah yang dekat skrin tadi tu. Apa yang berlaku dekat skrin. Jadi, bila dia tanya apa yang berlaku, kita terus tulis X sama dengan lambda D, A bawa turun bawah, over A. Jadi, kita boleh nampak X berkadar terus dengan lambda, sebaris. X dengan D pun sebaris. X berkadar terus dengan D. X dengan A berkadar sama. Jadi kita tengok nombor 1. Tentukan perubahan yang berlaku apabila warna biru tukar kepada merah. Biru tukar merah. Mana biru tukar merah? Okey, kita at least kena tahu satu benda. Panjang gelombang merah adalah paling besar. Panjang gelombang merah paling. Dia ikut susunan elektromagnet tu yang kita dah belajar kan. Macam warna-warna pelangi. Merah, jingga, kuning dan sebagainya. Lambda merah paling besar. Maknanya kalau bertukar kepada warna lain mengikut susunan pelangi tersebut, maknanya lebih kecil. So lambda merah, apa tadi? Lambda biru kepada lambda merah. Jadi lambda biru maknanya kecil sikit. Nampak? Jadi dia kata biru tukar merah. Jadi biru tukar merah bermaksud lambda bertambah. Boleh setakat tu? Bila lambda bertambah, apa berlaku kepada X yang pada jalur-jalur cerah dan gelap tu, maka X juga akan bertambah. Jadi tentukan perubahan yang berlaku, perubahan tu maknanya pada X. Dia tak sebut pun. Sepatutnya ayat panjang ni ialah tentukan perubahan yang berlaku terhadap jalur-jalur cerah ataupun jarak jalur cerah yang terhasil. Apabila biru tukar merah. Jadi X akan, maknanya X tu tadi, warna biru tadi. Ini warna biru, asalnya jarak dia macam ni, nampak? Jarak X dia macam ni. Jadi bila tukar kepada merah, maka jarak dia lebih besar. Itulah maksudnya. Nampak? Kalau tukar merah, X dia bertambah besar. Okey. Kalau kita faham itu, nombor 2 pun kita boleh buat. Apa yang berlaku jika jarak antara celah ditambah? Boleh padam ni? Okey, kita padam. Jarak antara dua celah yang mana? Jarak antara dua celah bermaksud jarak antara dua sumber koheren iaitu A. Apa jadi pada X sekiranya A ditambah? So, bila A tambah, X automatik berkurang sebab A dengan X berkadar
songsang. So jawapan dia X akan berkurang ataupun jarak antara dua jalur yang cerah akan berkurang. Okey. Itu dia untuk menjawab soalan interference cahaya. Kita teruskan lagi. Ini ialah interference air pula. Okey. A. Pada rajah labelkan A, X dan D. Kalau kita nampak ni, nampak? A ialah jarak antara dua sumber koheren. Okey, A. X ialah, nampak? Sebelum kita nak X, kita kena tanda dulu. Ni, interference membina kan? Kita tanda dulu. Mana hilang tadi? Okey. A, kemudian, nampak? Ini interference membina. Jarak antara dua interference membina ialah X. Dan D ialah jarak A ke X. Jarak berserenjang dari A sampai ke X. Dekat mana kita ukur X tu, itulah dia D. Nampak? Jadi kalau kita nak ceritakan secara terperinci, A ialah jarak dua pencelup perak. Sebab dalam gelombang air, dia pakai pencelup. X jarak dua interference membina yang berturutan. Okey, itu X. Dan D tentulah saya sebut tadi jarak berserenjang antara A dengan X tadi. Okey, jarak berserenjang antara dua pencelup sfera dengan kedudukan interference membina yang diukur. Panjang. Okey. Okey, kita tengok soalan penyelesaian masalah. Diberi jarak antara dua pencelup sfera. Dah tahu jarak dua pencelup sfera ialah A. Ialah 25 cm. Lepas tu dia kata, pada jarak 25 cm berserenjang dari sumber koheren, jarak dua interference membina berturutan ialah 2 cm. Benda ni. So, daripada jarak yang berserenjang 25, so ini D D ialah 25 cm. Okey, jarak antara dua interference yang membina ialah 2 cm. So X sama dengan 2 cm. Okay, nama dia je lain. Okey. Dia suruh kira lambda. So lambda sama dengan AX over D. Sekali lagi. Jadi ni mudah, kita gantikan saja A 25 cm, X kita ialah 2 cm dan D ialah 25 cm. Kalau kita tengok cm. Jadi tak perlu nak tukar meter pun tak apa. Boleh terus akhirnya dapat dalam cm. Kalau unit tak sama, sekejap cm, sekejap meter, sekejap nanometer, itu elok tukar kepada meter. Tapi kalau semua unit dah sama cm, tak payah tukar apa-apa lah. Kita boleh terus kira 25 darab 25 pula. Oh, salah sebalik. A ialah 5 cm. Salah. A 5 cm. So 5 darab 2 bahagi 25, kita akan dapat sekitar 0.4 cm kalau kita tekan kalkulator. Okey. Ini lambda. Boleh dalam cm. Tak perlu tukar meter. Okey, C. Apakah yang berlaku kepada jarak antara dua interference membina? Apa yang berlaku kepada X lah? Jarak antara dua interference membina. Apabila frekuensi lebih tinggi digunakan. Wow. Okay, sekali lagi. Dalam interference, kalau dia tanya apa yang berlaku, confirm dia tanya apa yang berlaku kepada X. Lambda D over A. Jangan tak tahu, dia datang daripada lambda sama dengan AX over D. Kita pindah-pindahkan, tinggalkan X sorang-sorang. Jadi dari sini sekali lagi saya tulis X berkadar terus dengan lambda, X berkadar terus dengan D, X berkadar terus, songsang dengan A. Jadi apa berlaku kepada X sekiranya frekuensi yang lebih tinggi? Jadi frekuensi tinggi bermaksud lambda berkurang. Okey. Bila frekuensi tinggi, getaran semakin laju, maka ombak ataupun air itu akan menjadi semakin pendek. Boleh try. Kalau dekat air kan awak boleh beluk, so panjang gelombang dia besar. Tapi kalau kocak secara laju, panjang gelombang dia menjadi lebih rapat. Jadi, frekuensi tinggi, lambda akan berkurang. Jadi, daripada hubungan
lambda berkurang, X akan berkurang. Terus dapat jawapan. Okey. So, dapat jawapan untuk C. Manakala yang ketiga, interference bunyi pula. Okey, sama juga kita keluarkan maklumat yang diberi. Okey, dekat sini kita ada dua speaker. Dua speaker ini ialah A. Jarak antara dua sumber koheren untuk interference bunyi, jarak antara dua speaker ataupun dua pembesar suara. X mana? Pada jarak ini kita lalu ataupun kita gerakkan dalam sini mikrofon mikrofon digerakkan daripada P ke Q. Kita akan dengar bunyi kuat, bunyi lemah, bunyi kuat, bunyi lemah. Jadi jarak antara dua bunyi kuat itulah dia X ataupun jarak antara dua bunyi lemah. Okey, dan jarak berserenjang antara A dengan X ialah D. Itu sahaja. Sama je, semua interference sama, cuma nama dia lain. Kalau interference cahaya A tadi ialah dua celah. Kalau dalam interference air, dua pencelup sfera. Kalau dalam cahaya, dalam bunyi, dua speaker. Jadi, sabar, dia start tanya apa ni? Okey, diberi jarak antara dua pembesar suara, nampak? Dua pembesar suara A lah, dua sumber koheren, ialah 50 cm. Okey, distance between, jarak antara dua bunyi kuat yang berturutan ialah 80 cm diukur pada jarak 10 meter. Jadi X kita ialah 80 cm diukur pada jarak 10 meter. D kita 10 meter. Okey. Dan ditanya tentukan panjang gelombang. Sama juga lambda AX over D. A kita ialah 50 cm. X kita ialah 80 cm. D kita 10 meter. Okey, tengok ni. Ini cm, ini meter. Unit tak sama. Jadi bila unit tak sama, seeloknya kita samakan semua. Kita gunakan unit SI lah. 50 cm semua tahu separuh 0.5 meter. 80 cm 0.8 meter. 10 meter tak payah tukar. Okey. Jadi kalau kita tekan kalkulator, seharusnya kita akan dapat jawapan 0.5 darab 0.8 bagi 10. Kita akan dapat 0.04 meter. Okey, itu jawapan untuk A. Jawapan B pula, apakah yang berlaku kepada jarak? Sekali lagi, kita pusing kepada formula. Lambda AX over D, kita convert kepada X sama dengan lambda D over A. Nampak Sebab saya ulang sekali lagi, interference selalu dia akan tanya apa yang berlaku, maknanya merujuk kepada mamat X ni. Dialah yang akan berubah bila kita ubah lambda, D dan A. Jadi, apakah yang berlaku kepada jarak antara dua bunyi kuat X apabila bunyi dengan kelangsingan? Apa benda pula kelangsingan tinggi? Bunyi kelangsingan tinggi bermaksud frekuensi tinggi. Frekuensi tinggi. Bila guna frekuensi tinggi, sama macam gelombang air tadi. Guna frekuensi tinggi bermaksud lambda dia akan berkurang. Jadi bila lambda berkurang, sebab lambda sebaris dengan X, maknanya berkadar terus, X juga akan berkurang. Nampak? Itu nak jawab soalan perhubungan dalam interference. Jadi apa yang berlaku? Jawapan dia ialah X ataupun jarak antara dua bunyi kuat yang berturutan berkurang. Okey. Habis tentang pengiraan. Jadi kita nak masuk modifikasi, saya rasa kita stop dulu sebab saya rasa video tadi pun dah agak panjang. Jadi kita akan sambung interference bab modification ini pada video yang akan datang. Sekian, terima kasih.